Dalam apa juga keadaan pun, kita akan mempunyai salah satu daripada 4 kemungkinan ini. Satu kemungkinan ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anda mulk, dan Dia Subhanahu Wa Taala juga telah memberikan anda izzah. Itu satu kemungkinan. Dia memberikan anda kuasa, Dia memberikan anda kerajaan, Dia memberikan anda kawalan, dan pada masa yang sama anda memerintahkan kekuasaan untuk menjalankan kawalan itu dengan betul, dan juga anda dihormati, anda direspek. Itulah yang terbaik dari kedua-dua dunia, kan? Mulk dan izzah. Ini memang berlaku. Ini adalah sesuatu yang dinikmati oleh Sulaiman alaihissalam. Ini adalah sesuatu yang dinikmati oleh Rasulullah SAW. Kerana seseorang mempunyai kekuasaan fizikal di luar, dan yang lain adalah mempunyai rasa hormat dan cinta dan dimuliakan oleh pengikut anda dari dalam hati mereka. Untuk anda memiliki kedua-dua ini, anda mesti mempunyai kepimpinan yang sejati. Anda tidak boleh suka-suka mendapatkannya. Ia mesti diperolehi. Tapi itulah yang terbaik dari kedua-dua dunia, kan? Mulk dan izzah. Okey, sekarang senario yang kedua adalah anda boleh seperti yang saya katakan, anda boleh mempunyai mulk tetapi tidak mempunyai izzah. Tidak ada izzah. Ada kemungkinan, kan? Fir'aun mempunyai banyak mulk, Fir'aun mempunyai banyak kekuasaan, banyak kawalan, dan dalam erti tertentu dia juga mempunyai kekuatan. Tetapi lama-kelamaan izzahnya mula merosot. Orang mula tidak menghormatinya. Mereka ketawakannya. Dia bahkan tidak dapat mengawal Musa alaihissalam atau orang-orang lain yang beriman. Dia bahkan tidak dapat mengawal sidang menteri kabinetnya sendiri. Lama-kelamaan dia mula kehilangan semakin banyak dan semakin banyak izzah. Jadi mulk ada kat situ, tapi izzahnya lama-kelamaan hilang, lenyap. Jadi dia ni boleh dengan bangga mengatakan laisa li mulku Misra. Dia berkata, aku yang sorang-sorangnya memiliki kerajaan Mesir. Aku adalah raja, satu-satunya raja. Tapi dia sedang melihat bahawa izzah akan hilang. Jadi ketika dia memberitahu ahli sihir untuk membuatnya untuk kelihatan baik balik, ketika mereka mencabar Musa alaihissalam, anda tahu apa yang mereka katakan? Mereka tidak mengatakan bil mulki Fir'aun. Sebaliknya mereka dikerahkan untuk berkata bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun. Kami mengisytiharkan izzah, kemuliaan, rasa hormat, kehormatan Fir'aun, respect. Kerana dia tahu ni izzah dia dah mula nak hilang, nak lenyap. Izzah dia dicabar. Tentera masih ada, mulk masih ada, tapi maruah sudah hilang dan dia memerlukannya untuk memegang kekuasaannya. Jadi anda ni boleh mempunyai senario kedua di mana anda memiliki sebahagian kawalan, sebahagian kekuasaan, sebahagian label, tapi anda sudah tidak memiliki respect lagi. Kuasa sebenar anda yang terdapat di hati pengikut-pengikut anda sudah hilang, sudah lenyap. Okey, senario ketiga pula ialah anda tidak mempunyai kekuasaan, la mulk. Anda tidak mempunyai mulk, anda tidak mempunyai kawalan, tak ada kuasa, tak ada authority. Tapi anda masih memiliki respect. Anda masih mempunyai kehormatan. Saya teringat kisah Yusuf alaihissalam. Anak yang muda ini dulunya tidak mempunyai kekuasaan. Dia seorang hamba. Tapi dia dihormati oleh tuannya. Sehinggakan masa dia dimasukkan ke biliknya, tuannya mengatakan, akrami maswahu. Hormatilah kediamannya, respeklah kediamannya. Jadi ini mungkin. Jangan sekali-kali berfikir hanya kerana anda tidak mempunyai kekuasaan, anda tidak boleh memiliki respek. Anda sebenarnya boleh mempunyai martabat dan respek dan kehormatan walaupun anda tidak mempunyai kekuasaan material, tak berduit, tak ada kawalan, tidak ada status sosial. Perkara-perkara itu saling eksklusif, kan? Kita ni memikirkan berjuta-juta orang di seluruh dunia yang tidak mempunyai kemewahan yang basic yang anda dan saya mengambil dengan sangat mudah. Terdapat berjuta-juta orang di dunia ni yang tidak mempunyai apa-apa jenis pengangkutan pun. Basikal pun tak ada. Tapi adakah itu bermaksud mereka tidak memiliki respek? Orang yang tinggal di kampung-kampung dan tidak mendapat akses pendidikan moden. Ini semua adalah orang-orang yang mulia. Ini adalah orang-orang yang dihormati. Tapi anda tahu apa yang telah kita lakukan di dalam kepala dan fikiran kita apabila anda mendapat tahap pendidikan tertentu, apabila anda mendapat tahap kewibawaan atau autoriti tertentu, barulah kamu dihormati. Kamu direspek. Tapi jika anda tidak mempunyai perkara itu, anda kurang dihormati, kurang respek. Jadi pemandu teksi, kurang dihormati. Pelayan di restoran, kurang dihormati. Petani, kurang dihormati.
Laki itu yang ada di belakang trak sampah kurang dihormati. Tapi sebaliknya, PhD di universiti lebih dihormati. Dia mempunyai tahap kewibawaan, tahap authority. Yang memegang jawatan politik lebih dihormati. Ini semua adalah definisi buatan dalam fikiran kita sendiri. Allah Azza wa Jalla telah mencipta dunia di mana kadang-kadang ada orang yang mempunyai tidak ada kuasa, tidak ada rasa hormat, tidak ada kekuatan, tapi kamu cuba tengok betapa terhormatnya orang-orang Al-Kahf. Kita semua menghormati mereka hingga ke hari ini. Mereka tidak mempunyai kekuasaan pun. Lihatlah kedudukan Rasulullah SAW. Diusir dari rumahnya, terpaksa tinggal di gua, terpaksa hidup di buang negeri, memakan ranting-ranting kering, bertahan untuk hidup. Dan beliau itu sampai ke akhirnya masih lelaki yang paling mulia SAW yang pernah hidup di muka bumi ini. Anda tidak akan memikirkan seseorang yang kehilangan tempat tinggal sebagai seseorang yang mempunyai kehormatan, kan? Respect, kan? Dan Ibrahim AS telah kehilangan tempat tinggal dan dia masih dihormati. La mulk bal izzah walillahil izzah wali rasulih walil mu'minin. Allah berfirman, izzah milik Allah sahaja dan kepada utusannya dan kepada semua orang yang beriman. Selagi anda mempunyai iman pada Allah, izzah tidak akan pernah hilang. Izzah dihubungkan secara langsung dengan iman anda pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah perkara yang kuat dan hebat ni. Okey, dan tentu saja ada senario yang paling terburuk. Anda tidak mempunyai kekuasaan, tidak ada kuasa apa-apa pun, la mulk, wala izzah, tidak ada respect juga. Tidak ada authority juga. Malangnya ada orang hanya kerana mereka tidak mempunyai pengertian material, anda tidak mempunyai duit, atau anda tidak mempunyai pengaruh sosial, anda tidak mempunyai kawalan, itu sudah cukup untuk anda bertindak dengan cara bahawa anda tidak menghormati diri anda sendiri. Tak respect diri sendiri. Dengan keinginan untuk mendapatkan perkara-perkara itu, material itu, kita kadang-kadang menjatuhkan maruah diri sendiri, mengaibkan diri kita, dan itulah yang terburuk dari yang terburuk di bahagian paling bawah. Tidak mempunyai mulk dan juga tidak mempunyai izzah pada masa yang sama. Dan pada akhirnya semasa anda mengetahui dan memahami perkara ini, anda belajar sesuatu yang sangat hebat. Mulk kurang penting, izzah yang lebih penting. Subhanallah. Itulah sebenarnya yang anda pelajari.